Zaman-zaman 90-an, 80-an, 90-an tu. Zaman ulama-ulama muktabar dulu, dia tak tulis kitab. Ini hadis dhaif. Dia tak tulis. Tak ada. Kalau ada, bawa mari. Yang dia tulis apa? Ad-du'afa, dia tulis. Du'afa ni siapa? Orang-orang yang kategori lemah dalam sanad. Tapi hadis dia tak kategorikan. Dia himpun banyak-banyak. Kenapa? Kerana kalau boleh nak beramal. Kerana dia tak dakwa, dia tahu semua sanad. Dia tak dakwa, dia tahu semua turuk hadis. Semua syawahid yang ada bagi hadis, dia tak dakwa. Maka dia himpun semua. Kok kalau nanti ada orang lepas ni jumpa, boleh menguatkan hadis ni untuk diamalkan. Itu kaedah ulama dulu. Ulama muktabar dulu. Hadis sahih ada lah. Sahih Bukhari ada. Ada confirm sahih ada. Tapi tidak ada penulisan yang mengkategorikan dhaif. Hadis dhaif tak ada. Mudah-mudahan ni baru. Hadis dhaif dalam Sunan Abi Dawud, hadis dhaif dalam Tirmizi, hadis dhaif dalam Nasa'i. Habis. Jadi ni salah faham, kena betulkan balik. Kita selagi boleh nak beramal dengan hadis. Selagi boleh. Jadi orang sekarang ni meninggalkan hadis tu kurang sangatlah. Kuranglah, anti hadis dah macam tak ada dah. Nah. Siapa yang anti hadis meninggal nama apa? Ha? Kasim Selamat? Bukan. Ha? Kasim Ahmad. Kasim Selamat. Kasim Selamat cerita. Kasim Ahmad ni rupanya ada ditulis dalam tesis ke Azhar. Oh, malu kita orang Melayu. Nama dia tu ada ditulis dalam satu tesis. Tesis ni orang mengaji apa ni nak sambung dengan ni kan, master, PhD semua. Jadi dalam satu tesis tu ditulis orang-orang anti hadis ke amsali seperti Qasim Ahmad. Kita baca sedar Qasim Ahmad. Siapa ni lah, rupanya Qasim Ahmad. Malu kita lah. Tapi sekarang ni tak ada lah. Kurang sangat lah. Ada tu ada, tapi kurang sangat. Cuma orang yang apa ni, yang meninggalkan sebagian hadis tu banyak sekarang ni. Hati-hatilah yang tu hati-hati. Lagi satu, ini masalah umat secara keseluruhan, lah, iaitu meninggalkan sunnah-sunnah utama Nabi. Ini penyakit umat lah. Penyakit umat. Sunnatun mahjuratun. Banyak sekarang ni sunnah mahjurah. Banyak sekarang ni. Sunnah-sunnah yang memang Nabi buat, kita tak buat. Sekarang banyak. Contohnya tengok ke langit. Yang ni saya sembang dah. Tengok ke langit. Sembang dah. Okey, alhamdulillah. Tengok ke langit kita tak buat. Sunnah mahjurah, tinggal. Nabi bila keluar rumah mesti tengok atas. Mesti tengok atas. Khutbah tidak membaca sunnah. Sunnah lah. Tak pernah ada riwayat Nabi ke sahabat kibar, tak pernah ada riwayat, kalau ada bawa mari, bahwasanya bila berkhutbah mereka membaca. Tak ada. Ini sunnah yang ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, kalau ada khatib yang dia boleh berkhutbah tidak membaca, dari sudut salah lah. Nah, dari sudut apa? Dari sudut peraturan. Sudut peraturan cerita betul lah. Peraturan pentadbiran tu kena baca. Tapi kita masing-masing faham lah. Sunnah Nabi tidak membaca. Kalau boleh kita cuba hidupkan. Kita ra'ilah. Kan, khatib-khatib yang boleh berkhutbah tanpa membaca. Dia berkhutbah, dia melihat kepada kita. Dia bukan berkhutbah kepada kertas. Bagus tau.
Macam saya, kalau saya buat ni kuliah ni, tengok bawah ni. Tuan-tuan macam mana? Tengok bawah ni. Sekali saya angkat, setengah tidur. Tengok. Sekali lagi saya angkat, semua tidur. Jadi, last sekali khutbah kita jadi tak berdaya. Tak berdaya khutbah kita. Memang orang duk sebut khutbah. Padahal antara medium utama nak islah umat, mimbar kita ni. Mimbar kita. Dari sudut pentadbiran memanglah salah. Kerana kena baca. Kerana telah diberikan. Sebab tu kita kalau, saya saran jugalah kan kepada pihak-pihak yang buat peraturan kan. Kita sarankan supaya buka sikit ruang. Buka sikit ruang supaya orang boleh beramal dengan sunnah. Sunnahnya apa? Bila berkhutbah tidak membaca. Tak baca. Boleh kita buka sikit ruang. Supaya ikut sunnah tu. Yang ni yalah, tak ramai lah orang boleh. Tapi kalau kita nak harap, memang mereka semua secara spontan. Ya. Apa tajuk nak bercakap ni? Tajuk yang contohlah kita boleh cadang kepada pihak yang berkaitan, ya, pihak yang berautoriti. Contohnya nyatakan tajuk, nyatakan isi penting. Jadi khatib naik atas, dia bincang tentang tajuk yang telah dinyatakan. Contoh. Kalau saya akan tengok tajuk-tajuk utama dalam masyarakat. Kita kena sebut waktu khutbah. Orang tengah bising apa sekarang ni? Sekarang apa tajuk poin utama sekarang ni? Daging halal kena sebut dalam khutbah. Perak tak bunyi sangat. Bon odori. Apa betul ke? Bon odori. Bon odori isu yang hangat sekarang. Orang nak tahu. Kena sebut dalam khutbah. Kemudian lagi satu, bagi setiap qaryah akan ada isu khusus bagi qaryah tersebut. Khutbah kena address perkara tu. Kena bincang sikit. Contohnya kawasan ni ada apa? Ada masalah apa? Contohnya kawasan ni nak buat korban. Tak apa nak cukup lagi. Setengah baru cukup. Dah ada 5 ekor. Yang 6 ekor tu setengah tak cukup. Kan? Baru dapat 3 bahagian. Sebutlah khutbah. Kita masih perlukan 4 bahagian lagi. Kemudian dia bagilah hadis apa semua, bagi semangat supaya orang nak berkorban. Tu antara fungsi khutbah. Nak tackle isu-isu setempat, semasa. Tapi sunnah ni orang sebut sebagai sunnah mahjurah. Sunnah-sunnah yang seolah macam ditinggalkan. Ini masalah umat kita lah. Jadi bila kita faham perkara tersebut, kita cubalah raikanlah khatib-khatib yang bila dia nak berkhutbah secara spontan. Mudah-mudahan kita boleh hidup balik sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kita umat Islam. Dalam riwayat Ibn Hibban, jadi disebut pada ungkapan Nabi SAW ni, rukun Islam yang 5 tersebut. Dalam riwayat Ibn Hibban ditambah wudu dan mandi junub. Ini riwayat Ibn Hibban. Cuma para ulama jelaskan kepada kita, wudu dan mandi junub tu dimasuk sekali dengan solat. Masuk sekali dengan solat dah. Sebab ia merupakan sebahagian daripada solat. Ataupun ia juga boleh masuk dalam syahadah, kerana sebahagian daripada syahadah. Ia menunjukkan bahawa semua perbuatan yang zahir masuk dalam nama Islam. Kalau kita tengok
Rasul SAW mentafsirkan Islam, iman, ihsan. Islam ditafsirkan perkara-perkara zahir Islam. Iman perkara-perkara dalaman, percaya dalaman. Ihsan perkara-perkara hati. Tu tiga level, 3 tahap. Orang tu boleh jadi Islam tapi dia belum iman lagi. Sebab tu Tuhan sebut waqalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab, orang-orang Bedui, dia kata kami dah beriman. Cakap ke Nabi, kami dah beriman ya Rasulullah. Tuhan kata apa? Qul lam tu'minu. Cerita balik kepada mereka ya Rasulullah, kamu semua belum beriman lagi. Walakin qulu aslamna. Cukuplah sebut kata kami dah Islam, masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Iman masih belum masuk dalam jiwa mereka lagi. Itu ya. Nak cerita kata apa? Tahap rendah sekali Islam. Tinggi sikit iman. Tinggi lagi ihsan. Ini tahapan dia lah, tahapan. Nah, kita kena ni lah. Kita kena apa? Kena bila faham ke ni, kita kena tengoklah kita ni duduk tahap mana. Boleh ukur tak? Boleh ukur. Setengah mereka kata macam mana nak ukur iman? Udah iman duduk dalam, mana rupa nak belah kepala, nak belah dada. Boleh ukur. Ukur macam mana? Amalan. Ukur dengan amalan. Tapi dia bukan benda yang pasti. Tapi dia memberikan kepada kita, dia punya apa? Kita panggil apa? Bila kita ngukur, dia beri petunjuk pada kita, tara mana kita. Sebab tu kalau kita tengok Quran, bila ada amanu, mesti ada wa amilus salihat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatu an-na'im. Innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atawuz zakah. Jadi bila nak ukur Islam kita, nak ukur iman kita, maka kita tengok pada amalan. Boleh ukur. Macam hari ni nak berapa kita, contoh iman kita hari ni dengan iman kita semalam, boleh ukur. Hari ni berapa banyak sembahyang sunat? Semalam berapa banyak? Hari ni berapa sedekah? Semalam berapa sedekah? Boleh ukur. Tapi taklah secara qat'i, secara putus. Tapi boleh ukur tak? Boleh ukur. Sebab tu kena ada muhasabah. Hari sebelum kita tidur, kita duduk sat muhasabah. Tengok kan kita tara mana. Jadi esok boleh kita refine balik, boleh kita betulkan, sempurnakan. Jadi kita berhenti setakat tu. Kedapatan hadis-hadis yang lain menunjukkan amalan zahir yang lain sebagai kategori Islam. Ya. Tak dengar. Islam berdiri tanpa iman. Maksudnya adakah dia boleh jadi Islam tapi dia tak ada iman? Tu maksud dia. Boleh Boleh tak sempurna Islam dia. Boleh jadi dia zahir, dia munafik. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Dia sembahyang tapi dia munafik. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Kalau macam tu keadaannya, boleh sajalah. Dia tu nampak zahirnya Islam tapi dia tu munafik, waliyazubillah. Boleh jadi dia tu Islam tapi imannya nipis sangat. Boleh jadi. Semua tu boleh jadi belaka. Tapi rata-rata kita bila masuk je Islam, maksudnya adalah sikit iman kita. Dia macam dia kadang-kadang bercampur bau juga. Sebab tu nanti kita akan tengok macam mana Islam tu juga dikaitkan dengan iman, iman juga dikait dengan Islam. Ihsan pun dikait dengan iman juga. Nanti kita akan tengok nanti kemudian nas-nas yang ada. Cuma bila kita bincang dari sudut martabat, itu keadaan dia. Mula dengan Islam, lepas tu naik ke iman, lepas tu naik ke ihsan. Wallahu
alam. Kita berhenti sekadar dulu. Insya dah yang baik pada Allah Ta'ala. Kurang minta maaf banyak. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah